Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana min al-Qur'anil karim wa ma nasitu min al-ahadits an-nabawiyyah wa 'allimni ma la yadhkuruna ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan-tuan imam, tuan pengurusi program masjid, adik-adik datang puasa, tuan-tuan yang kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur yang indahnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta para yang mengikuti dari kesimpulan dan kiamat. Tuan-tuan semuanya yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk terus berada dalam satu majlis ilmu, dan pada malam ini kita berkata tentang ilmu tasawuf menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, yang sekiranya kalau kita nak menyelesaikan permasalahan umat, penyakit-penyakit yang ada pada manusia ini, terutamanya orang-orang Islam, maka tidak boleh tidak dengan ilmu-ilmu agama, terutamanya ilmu tasawuf ini. Ilmu tasawuf, ilmu yang membersihkan hati. Hati itu adalah raja kepada manusia. Tuan-tuan, apabila baik hati itu, maka baiklah keseluruhan tubuh badannya, anggota-anggotanya juga turut baik. Jadi orang tidak membunuh kerana dia sakit sahir. Dia ada kencing manis, dia bunuh orang. Dia ada sakit jantung, dia bunuh orang. Tetapi yang bunuh orang itu, tuan dan perempuan, dia ada sakit batin. Sakit batin adalah sakit hati sebenarnya. Hatinya penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Untuk mengikis sifat-sifat mazmumah itu tidak boleh tidak, kita kena belajar ilmu tasawuf, membersihkan hati kita itu melalui proses tahalli, dan tajalli. InsyaAllah selesai permasalahan penyakit-penyakit masyarakat yang ada sekarang ini. Kita kembali kepada asal, kepada asasnya. Asasnya apa? Asasnya adalah tasawuf. Kita tuan perempuan, pada malam ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan bersama-sama berkongsi memperkatakan tentang sedikit ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan yang ada dalam kitab ini sebenarnya. Jadi ke surat yang ke berapa tu? Surat 11 kalau tidak silap saya catatannya yang terakhir. Ya, ini tadi. Surat 11 atas sekali, kita masih belum habis memperkatakan ataupun mensyarahkan ayat surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, atas sekali itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Di situ kita berhenti pada pertemuan yang terakhir. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Di sini kita akan berbual pada malam ini insyaallah. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Satu dalam kurunnya, kita tengok di bawahnya ada kata kaki satu, surah Al-Hujurat ayat 12. Raqab itu maksudnya nombor bahasa Arab. Artinya, hai sekian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Di situ kita berhenti tuan-tuan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan wahai orang-orang yang beriman. Biasanya apabila disebut iman ini, selepasnya ada hukum makan. Kalau dalam Al-Quran dia bagikan kepada dua bahagian ayat. Satu dipanggil makkiyah dan satu lagi madaniyah. Kalau ada disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ayat
ayat itu adalah ayat Madaniyah, iaitu yang diturunkan di Madinah atau selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kalau ayat-ayat yang turun di Makkah bunyinya ya ayuhan nas, wahai manusia. Dan banyak memperkatakan tentang akidah, pokok-pokok asas usul agama di Makkah digunakan wahai manusia. Tetapi di Madinah banyak ayat-ayat ahkam ataupun yang bersangkut dengan ahkam. Itu digunakan wahai orang-orang yang beriman. Jangan buat perkara ini. Dia ada kait dengan iman. Berarti kalau kita buat juga, iman kita kurang. Iman kita tidak sempurna. Cacat iman kita. Akidah ahli sunnah wal jamaah, iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Iman kita ini, ya, bukan iman malaikat. Iman malaikat dia tidak bertambah, tidak berkurang. Baik. Iman yang bertambah-tambah, iman para anbiya misalnya. Kita ambil di mana kita berhenti. Dan rasanya lama juga kita duduk di faslun yang ketiga pada menyatakan nikah ini tetap. Lama kita duduk di sini. Beberapa kuliah nak menghabiskan ini. Kenapa? Kerana bab nikah ini adalah satu bab yang sangat penting, yang sangat luas, yang sangat banyak cabangnya, dan pintu dosa yang utama yang kita sebut sama-sama hadis Nabi SAW yang menyebut, apabila ditanyakan apakah perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam neraka, Nabi SAW menyebut apa? Mulut ataupun lidahnya dan kemaluannya. Ma baina rijlaihi wa ma baina fakkaihi. Ini dua rahangnya. Nabi SAW sebut apa? Nabi bersabda, man yakman li ma baina rijlaihi wa ma baina fakkaihi a'man lahu jannah. Siapa yang jaga apa yang antara dua rahangnya dan apa yang antara dua kaki, dijamin itu. Siapa yang boleh jamin pada aku dia jaga, maka aku akan jamin dia masuk surga. Apa dia sebab? Lidahnya. Dan jangan mengumpat. Tak ada mim di situ, mengumpat ya. Kita baca dengan bahasa Melayu standar. Dan jangan mengumpat setengah kamu bukan setengah. Adakah suka seorang kamu bahawa makan dia daging saudaranya pada ketika mati? Maka benci kamu akan dia dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih sayang. Ini tentang perempuan mengumpat. Apa yang kita takrifkan dulu yang disebut oleh Nabi SAW tentang mengumpat, zikruka akhaka bima yakrah. Kami sebut tentang saudaramu yang lain, saudara kita se-Islam, seagama di belakangnya, sesuatu yang dia marah apabila dia dengar, dia tidak suka. Kalau kita sebut di hadapan dia tidak suka dan marah, maka kita sebut di belakang dia, itu mengumpat. Maka Allah SWT tasbihkan, umpamakan seperti apa? Seperti makan daging saudara kita yang mati. Makan daging. Jadi wajah tasbih di situ. Penyerupaan disumpulkan dengan macam makan. Macam kita mencederakan tubuh badan. Mencederakan tubuh badan kita sakit tak? Kita makan orang tu sakit tak? Apatah lagi kalau kita cederakan perasaan dia, cederakan hati dia, lagi sakit tak? Lagi sakit. Kenapa? Kerana luka di badan boleh baik dan boleh hilang parutnya. Tetapi luka di hati siapa? Kita mencederakan tubuh badan dia sakit. Apatah lagi mencederakan maruah dia. Maruah dia. Apabila kita cuci sebut burukan di luar, malu keluarga dia, malu anak dia, malu isteri dia, malu suami dia misalnya.
Kadang-kadang malu orang kampung. Bila kata orang mana? Orang kampung Amir. Contoh saya pinjam nama. Orang kampung Amir. Malu kita misalnya. Malu kita. Jadi mencederakan maruah ni itu lebih buruk. Kenapa? Cedera maruah ni lebih buruk pada cedera tubuh badan. Orang sanggup mati. Orang sanggup mati kerana maruah ni, mempertahankan maruah. Lebih mahal pada tubuh badan, lebih mahal pada nyawa maruah ni. Betul-betul? Betul. Orang sanggup mati kerana mempertahankan maruah. Tapi kita cederakan maruah dia. Macam makan ni, macam makan orang mati, daging orang mati. Baik. Naklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan naklah kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Taqwa Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani dan Abu Shaykh dan Ibni Abi Dunya daripada Jabir dan Abi Sa'id radhiyallahu anhuma, berkata keduanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa inna al-ghibata ashaddu min az-zina. Qila kayf? Qala inna ar-rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allah alayhi wa inna sahib al-ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Dikatakan bagi Nabi SAW, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina? Bersabda ia, bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Ini terkadang mengumpat. Mengumpat ini lebih dahsyat, lebih teruk, lebih berat daripada berzina. Nabi SAW sebut, mungkin saja seseorang itu boleh berzina, seseorang lelaki itu boleh berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa zina ini sebenarnya adalah dosa hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesalahan hudud dia panggil. Jenayah hudud adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan. Boleh. Ayat yang tadi sebutkan, innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat dan Maha pengasih, Maha penyayang. Tawwab ini tuan-tuan kalau kita baca bahasa Arab, dia namanya sighah mubalaghah. Dia bertaib. Tawwab artinya sangat banyak menerima taubat, Maha penerima taubat. Bila cukup syarat dia tuan-tuan dengan Allah SWT ni, syarat taubat dia apa? Yang pertama menyesal, yang kedua tinggalkan, yang ketiga ni berazam dengan kuat. Tak nak buat lah. Maka kalau betul cukup 3 syarat ni, Allah terima taubat dia. Tapi kalau dengan manusia tuan-tuan, kena tambah lagi satu syarat yang keempat. Apa dia tuan-tuan? Minta maaf pada orang yang kita buat salah. Kalau kita mencuri, kita kena pulang balik. Ataupun kalau tuannya nak ganti, kita kena ganti. Ataupun dia nak maafkan saja begitu, tak apa, Allah SWT. Salah mana? Kalau kita berubah, boleh ke tuan-tuan ni minta maaf ni? Boleh ke? Berat itu Ustaz tu. Berat tak berat? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maksud saya tak perlu terkini Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kita cukup kat 3 syarat taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat dan Maha pengasih, Maha penyayang. Hak yang tak nak terima maaf orang ni, hak yang pemarah, yang pendendam ini, manusia, kita ini. Jadi kalau kita minta maaf dengan dia, orang yang nak maafkan kita tak?
Dan kita kena ikut syarat dia tuan-tuan. Dia kata ganti. Saya nak juga serupa dengan hal itu. Kena buat. Kalau dia denda buli dia kena ni. Ini tetap. Jadi cara dia, jangan buat dosa dengan manusia. Jangan mengumpat terutamanya. Ya kan? Ingat satu hari ini, baik tuan-tuan dan puan, inilah kitanya. Apabila ada seseorang yang minta maaf pada kita, terutamanya dalam dosa mengumpat ini. Yang pertama, jangan kita tanya apa dia umpat. Tak apalah, saya maafkan. Yang kedua, kita kena letak semua azam dalam hati kita ini. Kita sentiasa memaafkan orang lain. Mudah-mudahan dosa-dosa kita orang maafkan juga. Mudah-mudahan Allah SWT mudah untuk terima taubat kita. Kenapa? Kerana kita ni ada sifat pengasih, ada sifat untuk memaafkan. Allah SWT akan memudahkan taubat kita diterima. Jadi nak kena ada semua tu. Ya? Kita manusia tidak terlepas daripada salah dan silap. Memang tidak akan terlepas. Jadi kita mudah-mudahkan maaf pada orang ini. Supaya apa? Supaya Allah SWT mudah maafkan kita. Orang lain juga maafkan kita. Manakah kita ni? Al-Khattah Wal-Nisyan. Biasa apa? Melakukan kesalahan, lupa dan sebagainya. Dan kalau kita ada sifat memaaf dan tuan-tuan dan puan, hati kita akan jadi tenang. Ya? Kalau ada sifat pendendam, sifat marah, tidak mahu memaafkan, hati kita akan jadi risau-risau. Tak tenang kita. Marah pula. Akhir-akhir sekali kita kena sakitan tu. Mudarat pada kita juga. Jadinya apalah, kalau ada orang nak kata itu, kita maafkan awal-awal, insya-Allah sama-sama kita harap. Ya. Mengumpat orang mati lagi berganda dia punya kesalahan. Kerana ada larangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu perkatakan keburukan orang yang sudah mati itu. La tasubbul amwat, yang kamu cerca, yang kamu kata. Kenapa? Kerana dia sudah pun pergi pada Allah SWT dan dia sudah mendapat sebenarnya ataupun akan mendapat. Dia sudah sampai, sudah habis dah. Dia sudah sampai ke satu tahap untuk menerima nasib dia. Maka kita serahkan urusannya pada Allah SWT. Jangan kita ungkit-ungkit lagi keburukan dia. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan kesalahannya berganda kerana yang pertama, kita nak minta maaf pada siapa? Yang kedua, ada larangan mengumpat dan ada larangan mencerca orang yang sudah mati oleh Rasulullah SAW. Yang ketiganya, kemungkinan juga kita akan terlibat dengan ramai orang. Ramai orang di mana? Dengan sanak saudara dia, isteri dia dan sebagainya. Akan berganda. Mana? Hubungan yang terjadi sudah terputus. Terputus. Yang terputus ialah dia, bukan kita. Kita selama mana kita hidup, waras, masih waras, sedar, maka berjalan hukum dosa dan pahala. Maka kita berdosa dengan dia. Maka kalau kita nak selesaikan macam mana? Kerana di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan diselesaikan di sana dengan apa? Diberi keadilan seadil-adilnya. Sehingga kan dikatakan bahawa kalau kambing yang tidak bertanduk itu pernah ditanduk oleh kambing yang bertanduk, di akhirat nanti kambing itu akan tumbuh tanduk dan ditanduk pula kambing yang tanduk dia di dunia ini. Kalau kambing pun tuan-tuan diselesaikan permasalahan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia macam mana? Nabi SAW duduk-duduk dengan para sahabat. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Tahu tak kamu siapa yang muflis? Para sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Belum itu sebenarnya para sahabat menjawab. Para sahabat menjawab, man la dirham lahu wala mata. Orang yang muflis di kalangan kami, al-muflisu fina, yang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak ada dirham, tak ada duit, ongkos, tak ada klaim dan tak ada harta benda. Itulah muflis, kata para sahabat. Nabi SAW kata, orang yang muflis ialah orang yang kembali, orang yang meninggal dunia, orang yang kembali ke hari akhirat pada mahsyar nanti, membawa amalan dia sembahyang, dia puasa, dia berzakat dan dia buat amalan-amalan baik, tapi dia inai kepada orang itu, dia zalim kepada orang ini, dia macam-macam lagi buat dosa sesama manusia. Maka pada hari akhirat nanti kepada perempuan, apabila mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala sudah ditegakkan, maksudnya sudah mari waktu hisab, waktu bicara, kita nak bayar anak, kita nak minta maaf. Apa? Waktu itu nafsi-nafsi semuanya fikir aku nak masuk surga, tak mahu masuk neraka. Atau anak dengan ayah, ayah dengan anak. Yang penting selamat pada waktu itu tuan-tuan, nafsi-nafsi. Maka marilah orang yang diinaya itu, mari tuntut. Orang yang zalim, mari tuntut. Duit fikir dah tak ada, nak bayar. Bayarnya apa tuan-tuan? Bayarnya apa? Bayarnya mana? Bayar dengan pahala, bayar pahala orang tu tuntut, bayar pahala orang yang tuntut, bayar pahala. Lepas itu habislah pahala, pahala dah sikit. Habislah pahala. Mari pula, mari lagi orang nak tuntut, nak bayar kamu tuan-tuan. Ambil dosa dia buka. Tak. Inilah orang muflis, kata Nabi SAW. Inilah orang muflis. Muflis, semuflis ni. Bankruptcy. Ini tuan-tuan. Ini yang dikatakan apa? Dosa mengumpat adalah satu dosa yang besar. Kenapa? Bersama patut dengan manusia. Berzina, minta maaf dengan Allah SWT. Betul. Syarat taubatnya cukup, syarat taubatnya insya-Allah. Insya-Allah. Allah boleh. Baik. Dan seperti contoh jenayah-jenayah yang dilakukan oleh engkau. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat. Menyalahi janji. Saya sebenarnya tentang perempuan, saya bawa kitab Jabus Salim. Kitab ini ada kuliahnya pada mana Sabtu di Masjid Al-Azhar. Ada 1896 hadis dalam kitab ini. Dan sampai ke 1756 pada sekarang. Kuliah ini bukan itu saya nak cerita sebenarnya. Nak cerita sebenarnya ialah ada 6 perkara yang diharuskan melumpat dalam 6 keadaan. Saya nak baca atau tak baca ni, Pak? Nak baca terus atau boleh baca ya? Atau lampu sangat nanti buat melumpat ni. Ada yang kata ya ni macam. Baik. Dia kata bab diharuskan melumpat. Kita bahas secara sebentar lagi. Ya, yang pertama, al-isti'anatu 'ala taghyir al-munkar. Kita minta tolong supaya apa? Mengubah kemungkaran ataupun membetulkan kesesatan, kesilapan dan sebagainya. Maka kita beritahu kepada orang yang berkenaan, sama ada tuan kaum ke ataupun tuan imam ke. Kita kata tuan imam begini, orang itu orang ini dan sebagainya. Maka itu tidak menamakan mengumpat, tapi mengumpat yang diharuskan, mengumpat yang diharuskan. Yang kedua, sepatutnya itu yang kedua. Kita nak cepat sangat digaduh. Yang pertama ialah at-tazallum. Artinya apa? Artinya kita mengadu kepada orang yang boleh membantu kita mengatasi ataupun menghilangkan kezaliman yang berlaku pada kita.
kita cerita pada hakim, kita cerita pada polis dan sebagainya, orang tu buat gini, orang ni buat gini. Kalau atas keluarga kita sendiri pun tidak mengapa, tapi eloklah kalau kita nak minta apa? Itu tazallum. Yang ketiga, al-istifta, kita minta fatwa, minta hukum. Ustaz, ayah saya ni misalnya ni buat begini-begini pada saya, abang saya misalnya ni, saya ada 3 orang abang, saya anak yang akhir sekali. Jadi kesemua harta pusaka itu diboleh oleh abang-abang saya. Bagaimana kedudukan itu, Ustaz? Tanya kepada Ustaz. Tak apa, istifta, minta hukum. Tapi seelok-elok dia kata Imam Nawawi, tak payahlah sebut abang saya, pakcik saya, sebut kalau ada orang buat begini macam mana hukumnya, Ustaz? Dia elok. Yang keempat, dia kata memberi amaran kepada orang Islam yang lain tentang bahaya ataupun memberi nasihat kepada mereka. Ini dalam beberapa hal dan keadaan yang Imam Nawawi. Hal yang pertama dia kata, seperti apa kita ceritakan tentang keburukan perawi hadis. Dia ada sanad-sanad dia, daripada orang ni ke orang tu, dia panggil sanad. Maka kita bercerita tentang perawi hadis itu. Dia kata orang ini pernah menipu, orang ini kaki tipu. Tak apa, bahkan wajib kita beritahu. Ini dalam yang dia panggil ilmu mustalahul hadis, ilmu jarh wa ta'dil dia panggil. Kita ceritakan keburukan perawi hadis ini, wajib hukum. Apa? Supaya apa? Supaya agama kita ini selamat. Yang kedua, hal yang kedua dia kata, kita bermusyawarah ataupun berbincang-bincang bila kita nak bersemenda ataupun bersaudara melalui perkahwinan. Orang tanya kita, macam mana anak Muhammad ni? Kita beritahu, saya minta maaf kakak kata anak Muhammad ni, kakak Muhammad sini, saya punya nama Mahfik, kaki fail, muda. Tak apa, malah wajib kadang-kadang. Nak juga tak apa. Kita nak cakap di mana? Tak, al-hubbu amma, cinta itu buta. Maklumlah, kononnya ya 3 tahun yang pertama sahaja. Lepas 3 tahun kita cerai. Baik. Ataupun kita nak berkongsi bisnes. Berkongsi bisnes. Kita tanya, ke mana ni? Ada orang ada kongsi ni? Siapa? Mat tu lah. Mat tu biar tak payah. Pasal apa? Awal 2-3 kali ketemu. Misalnya. Ataupun kaki bidawah dan sebagainya. Dan lagi dia kata, apabila kita lihat orang yang nak belajar ilmu itu, dia belajar dengan gurunya, tak bapak. Dia ulang dulu kepada 13, ulang dulu kepada 17. Kita tanya buat apa? Ngaji dengan Yafi tak? Tak. Ngaji dengan anak murid Yafi. Misalnya dia kata, cuba tu. Kalau dengan anak murid Yafi nak serupa tu, tak yakilah. Sekarang nak pergi ke syurga konon-kononnya pada api tak pasal. Dah. Dan lagi dia kata, kepada orang yang ada jawatan di dalam masyarakat tapi dia tidak menjalankan tugas tanggungjawabnya dengan sempurna, maka kita adukan kepada pegawai yang lebih tinggi misalnya. Maka itu cerita, dia ni begini, dia tu begitu, tak mengapa ya? Maksudnya dimaafkan empatan kita. Dan yang kelima, apabila seseorang itu dia kata ayakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi ka mujahiri bi syurbil khamr, orang yang mengisytiharkan secara terang-terangan, berbangga pula, menyuruh pula, dia buat dosa, dia buat misalnya apa? Buat maksiat, minum arak terang-terangan.
kaki judi, kaki gampas, orang punya dan sebagainya. Dan yang keenamnya at-ta'rif. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم, apabila seseorang itu dikenali dengan lakab ataupun gelaran dia, dia kata A'mash ni penampak mata, kabur mata, A'raj yang tempak, Asam yang pekak, A'ma yang buta. Paman mana? Paman betul. Mat ni banyak masalahnya. Dah kita beritahu yang duduk di sini tak jelas lagi, yang duduk di situ, yang begitu, yang begini, apa semua tak jelas lagi. Orang panggil paman betul, oh paman betul. Tapi dengan syarat dengan tidak ada niat tanam dulu di al-qab yang kita sebut dalam pertemuan yang akhir. Tak ada niat untuk menghina dan sebagainya. Macam-macam untuk at-ta'rif, untuk memperkenalkan. Ada tuan-tuan dan puan. Baik. Mari kita berdiri. Dan seperti menyalahi janji, janji kalau anak dapat di negeri dalam PSA ni, abang dia tak jalan bertahun. Dia sampai-sampai ini macam-macam alasan. Hujan lah, apa lagi? Macam-macam alasan. Jadi nak bawa pergi ni, menyalahi janji. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiqin. Dalam kitab tuan-tuan, munafik itu munafik itu. Dalam kitab lain munafik pula. Betul kan? Dia salah cetak. Ayatul munafiqin. Ya'limullahu al-qawfilah majrur. Awalan jarri kasrat mutawalatan ala akhiri. Liannahu ismun mufrad. Kalau kita baca bahasa Arab yang Arab namanya begitu. Ayatul munafiqin thalathun. Ada 3 tanda orang munafik. Ya, munafik itu menyalahi janji. Idza haddatsa kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya tanda munafik itu 3. Apabila bercerita dia nescaya berdusta dia, dan apabila menjanjikan dia akan kebaikan nescaya menyalahi dia akan janjinya. Dan apabila dipercayai, diamanahkan, dipercayai akan dia, nescaya khianat dia. Artinya tiada menunaikan dia akan barang yang dipercayai ia padanya itu. Di sini tuan-tuan tengok surat sebelah itu di bawah, nombor 2 dalam kurungnya rawahu syaikhan. Maksud syaikhan ialah 2 orang syaikh. Syaikh dalam bahasa Arab maknanya 2 ataupun ulama. Syaikhan 2 orang syaikh. Isim mutanna. Syaikhun, syaikhani, syuyukh. Ya, syaikhan 2 orang ulama. Siapa dia 2 orang ulama ini? 2 orang ulama dalam ilmu hadis yang paling berkaibar dan berkarisma ialah Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang kita panggil Imam Bukhari, dan yang keduanya Muslim Ibn Hajjaj al-Naisaburi yang kita panggil Imam Muslim. 2 orang ulama ni, ulama hadis ini yang paling besar, yang paling hebat dalam ilmu hadis. Bila 2 orang ini berpakat meriwayatkan hadis ini, maka hadis ini menempati hadis yang paling tinggi sekali kedudukannya dalam ranking hadis sahih. Artinya kalau tuan-tuan tengok ataupun diriwayatkan oleh siapa, dia kata muttafaqun alaih. Artinya diittifaqkan sebagai sahih atasnya oleh siapa? Oleh 2 orang syekh dalam hadis ini, maka hadis itu hadis yang paling kuat sekali dalam ranking hadis sahih. Ada tuan-tuan Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, sahabat yang meriwayatkan ialah Abu Hurairah, nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi adalah dia. Kenapa? Kerana
Dia miskin, tidak ada harta, tidak ada tanah nak berkebun, tidak ada harta nak berniaga, maka dia ialah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut Nabi banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Dan para orientalis juga golongan Syiah sangat anti kepada Abu Hurairah, dan mereka nak meragukan agama ini. Mereka ragukan tentang kepribadian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Sa'd. Baik. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda orang munafik itu bila dia cakap dia bohong, bila dia berjanji dia mungkir, dan bila dia amanahkan dia khianat. Ini 3 tanda orang munafik ini. Khalis. Ini kalau ada yang munafik. Ya, cuma munafik di sini munafik sifat, munafik akhlak. Tidak sampai dikatakan munafik itu munafik akidah. Ya, nifaq kedua, satu nifaq dari sudut sifat ataupun akhlak, yang kedua nifaq dari sudut akidah. Kalau nifaq dari sudut akidah, fitratul asfal minan nar, duduk di bawah sekali, keluar neraka. Syaitan itu pun duduk atas dia, duduk tingkat yang lebih, bukan lebih tidak panas, tidaklah sampai keluar dekat ini, paling panas sekali. Itu munafik akidah. Ini sifat-sifat ciri-ciri dia orang munafik ni. Ni. Bila dia berjanji dia mungkir. Ini dia yang kita ada tempat. Ya. Kalau kita janji dengan kita, kita tak ada. Dia kuat lagi. Tak yang baik. Jadi kita kata kalau boleh dimuji,